Kita nak pergi mana tuan-tuan? Dan orang bungkuih kita. Dan orang bungkuih kita tuan-tuan. Usung pergi masjid. Noh. Mayang. Usung pergi kubur. Masa tu nak kulpok macam mana tuan-tuan? Masa tu kita baru tahu kesudahan kita tuan-tuan. Kita baru tahu. Kerana setiap kali berganjaknya umur, berganjaknya, bila setiap kali berganjaknya tahun, berganjaknya umur kita, dan semakin tua lah kita, takkan ada semakin muda. Allahu Akbar. Ulama sebut tuan-tuan, apabila hampirnya kematian seseorang, terbahagilah dia kepada 5 bahagian. Tuan-tuan, saya cerita tentang kematian. Kerana apa tuan? Kerana sinonim bagi setiap berganjaknya tahun, kita akan dekat dengan benda tu. Baru minggu ni tuan-tuan, 3 orang lah yang saya talqinkan. Seminggu dah 3 orang. Sini seminggu berapa orang? Tak ada lagi. Alhamdulillah. Ada lah. Saya rasa baru seminggu je 3 orang tuan-tuan. Tak rasa ramai tuan-tuan. Noh. Masjid ni banyak. Kami alhamdulillah sihat-sihat lagi semua. Kami semua makan ni, makan apa? Makan ubat lah no. Kami semua makan ubat sihat ni. Tak mati lah insya-Allah. Ha. Jogging ni kata 100 km tu biasa. Penat pun tak? Oh, jangan tuan-tuan. Jangan. Kerana hak sihat tu hak piak dulu. Nah, dia tuan-tuan. Tengok hak kawan duk sakit lama duk hok. Hak ziarah dia tu piak dulu tuan. Kan tahu piak dah. Tahu noh. Pi dulu lah tuan noh. Hak ziarah dia tu pi dulu. Hak sakit tu pun heran. Patutnya aku pi dulu. Macam mana hang boleh pi dulu? Ada tak? Kerana mati ni dia tak kenal siapa tuan. Dia tak kenal hang sihat, hang sakit, hang muda, hang tua, sampai masa akan diambil. No. Sampai masa akan diambil. Lah ni berapa ramai orang muda yang mati muda. Mati muda. Ya, kita kata orang tua yang mati. Tak. Eloklah orang tua pergi masjid pasal apa pun tak berapa hari dah. Nah, tak patut kata macam tu. Patutnya hak muda pun mai pasal apa? Pasal hak muda banyak mati ni. Betul tak? Dah noh. Tapi kami hak tua ni macam mana lah? Insya-Allah umur panjang lagi dah. Doa minta Allah Taala banyak-banyak. Insya-Allah. Boleh dah. Tama-tama hak mai kuliah malam ni. Insya-Allah umur panjang umur. Amin. Amin lah. Kan tuan semua nak mati lah. Ha? Semua tak amin pun. Ha, nah. Boleh tak noh? Insya-Allah. Jadi ulama sebut apabila hampirnya kematian seseorang, terbahagilah dia kepada 5 bahagian. Yang pertama sekali apa dia? Hartanya untuk warisnya. Itu dia tuan-tuan. Bila dekat-dekat nak mati dah tuan-tuan, harta dia banyak tak guna. Dia tak fikir dah harta dia. Dia tak mau fikir lah. Untuk siapa tuan-tuan harta dia? Untuk warisnya. Yang kedua, nyawanya untuk malaikat maut. Nyawanya itu untuk malaikat maut yang datang duk sedia dah, nak tunggu kita nak cabut.
Bila tuan-tuan? Wallahu a'lam. Siapa yakin lepas syak dia hidup? Tuan-tuan beritahu saya. Siapa yakin lepas syak dia hidup? Saya tak. Sebab saya tadi telan ubat apa? Ubat sihat. Noh. Kopi ni macam-macam tak? Hak tongkat Ali. Noh. Macam-macam tongkat dah telan. Alhamdulillah sihat. Peluh elok. Tuan-tuan jangan. Kerana siapa pun tak boleh jamin nyawa dia. Walaupun setelah 5 minit yang akan datang, dia tak boleh jamin nyawa dia. Siapa boleh jamin? Walaupun 1 saat setelah itu pun dia tak boleh jamin nyawa dia. Sama ada dia boleh hidup ataupun mati. Kerana ada orang duduk saja-saja tentang tumbang. Kita saya tengok lah. Pasal apa? Bom jatuh. Kita pun terkejut. Ni sembang dengan kita lepas maghrib tadi. Lepas isyak. Balik kawan telefon main kata. Tak ada dah. Ya, tak ada dah. Tadi pukul saya sembang dia. Ya memang tadi yang sembang ni dia. Tuan-tuan, kerana tak ada siapa boleh jamin nyawa kita. Oleh itu jangan duk berseronok sangat tuan-tuan. Bukan tak boleh seronok tuan-tuan, seronok lah tuan-tuan. Tambah malam tahun baru ni tuan-tuan. Biasalah tuan-tuan. Anak muda dengan cara muda-mudinya. Seronok dalam keadaan kita beringat. Yang ketiga, dagingnya untuk ulat dan cacing. Tuan-tuan, badan kita yang hebat, yang sasa elok, yang lawa, yang apa lagi, yang berketui-ketui ni tuan-tuan. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk ulat dan cacing yang akan makan kita ketika mana kita duduk dalam kubur so. Tak ada tuan-tuan. Hak kita duduk lawa-lawa ni tuan-tuan, hak duduk hak muka kita ni duk tenyih dengan apa lotion dengan lotion ni nak bagi lawa tuan-tuan. Untuk apa tuan-tuan? Untuk ulat dan cacing yang akan menjamuhnya sewaktu kita duduk dalam kubur esok. Yang keempat, tulangnya untuk tanah. Reput habis. Tak ada apa. Duk bangga apa sangat? Kita manusia nak bangga apa sangat tuan-tuan? Kerana kita ni pun akan kembali kepada tanah. Dan yang kelima, amalan kebajikannya untuk mana-mana orang yang dianiaya di dalam dunia ini. Amalan kebajikannya untuk orang-orang yang dia aniaya. Allah Ta'ala ambil amalan kebajikan dia, berikan kepada orang yang biasa dia buat zalim dulu. Tu dah sampai tak ada apa. Nak kata apa tuan-tuan? Cerita ni tuan sampai nak abang betul-betul kat kita. Kata kita ni memang tak ada apa. Kalau orang yang tak ada amalan, orang yang tak ada amalan ni sampai tak ada apa tuan. Dagingnya pun hancur, tulangnya untuk tanah, rata dia dibahagi-bahagikan, sehingga kan amalan dia sendiri pun Allah Ta'ala cabut, bagi ke orang siapa? Orang yang biasa dia buat zalim dulu, yang biasa dia buat naya, yang biasa dia kata kat kawan tu sampai kawan tu malu, buat kat kawan tu sihir, kawan tu buatlah tuan-tuan, buatlah apa sahaja yang kita suka. Dalam satu hadis disebut, i'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Allah Ta'ala sebut,
pada Nabi SAW, wahai Muhammad, lakukan apa sahaja yang kamu nak, sesungguhnya kamu akan mati suatu hari nanti. Ini manusia yang malang, yang tak ada apa. Tuan-tuan, sebelum kita pergi, sebelum kita meninggalkan kawan-kawan kita, sebelum kita meninggalkan orang yang pernah kita zalimi dia suatu ketika dulu, kita minta maaf banyak-banyak kat dia. Noh, kita malu Zat minta maaf. Boh motan dia ni ke lalu dia kabut. Pelam dia depan duk menyuntai ke rumah sampai dia tak ada nak makan. Tu beli ke saya. Noh. Apa dia lagi nak? Macam-macam. Kena minta maaf, tuan-tuan. Kena minta maaf. Takut Allah Ta'ala cabut amalan kita. Tuhan bagi kat dia. Dah lah kita tak ada apa dah, tuan. 3 selenden lah. Kan tahu 3 selenden. Oh, tak ada apa, tuan. Tak ada apa. Tiba-tiba amalan kita dicabut bagi ke orang lain pula. Ini satu kerugian yang besar. Oleh itu jauhilah daripada menzalimi atau menganiaya mana-mana makhluk Allah di atas muka bumi ni, sehingga kan binatang ni ribut, kita tak boleh buat naya kepada dia.